أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imamul Allamah Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Kushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Ada dua jenis diam. Diam lahir dan diam batin. Hati orang yang mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan adalah diam. Tidak menuntut sarana penghidupan apapun. Hati seorang arif diam sewaktu berhadapan dengan ajaran ilahi melalui sifat keselarasan. Yang disebut terdahulu adalah tawakal melalui akhlak yang baik. Dan yang disebut terkemudian adalah merasa puas terhadap semua yang ditetapkan olehnya. Para sufi menyenandungkan syair berikut. Kemalangannya merundungmu, tetapi kesusahan hatimu begitu bernas. Alasan untuk diam boleh jadi ketakjuban yang disebabkan oleh pemahaman yang tiba-tiba. Lantaran bila masalah tertentu tiba-tiba tampak jelas, maka kata-kata menjadi bisu dan tidak ada kefasihan maupun ujaran, ini ucapan. Dalam situasi seperti ini, kesaksian terhapus dan tidak dijumpai baik pengetahuan maupun penginderaan. Allah Ta'ala berfirman, Yauma yajma'ullahu rusul, fayaqulu madza ujibtum, qalu la ilma lana. Ingatlah, hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul. Lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawapan kaummu terhadap seruanmu? Para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Orang-orang yang bergelut dalam mujahadah lebih menyukai diam. Sebab mereka mengetahui bahaya yang terkandung dalam kata-kata. Mereka juga menyedari senangnya nafsu berbicara, memamerkan sifat-sifat mengundang pujian manusia dan sangat ingin menjadi terkenal di kalangan sejawatnya kerana keindahan berbicaranya. Mereka menyedari bahawa ini semua termasuk dalam kelemahan-kelemahan manusia. Ini merupakan gambaran orang-orang yang terlibat dalam disiplin diri pencinta dengan diam sebagai satu prinsip bagi kebijaksanaan bermujahadah dan penyempurnaan akhlak. Apa yang disebut oleh pengarang kita, bahawa diam itu ada dua yang telah kita jelaskan sedikit semalam, kita panjangkan. Diam zahir dan diam batin. Ungkapan diam ini bagi menunjukkan ketakjuban, bagi menunjukkan keluarnya lidah kita berhadapan dengan keajaiban, kehebatan, keagungan Allah Ta'ala dalam kehidupan kita. Hidup kita di bawah pemerhatian Allah. Allah Ta'ala berfirman, Inna rabbaka labil mirsad. Allah sentiasa memerhatikan kamu. Dan hidup kita dalam pengawasan Allah Ta'ala setiap masa. Dalam apa jua situasi keadaan kita. Bagi orang-orang yang beriman, mereka meyakini Allah Ta'ala sepenuhnya dengan segala takbir, dengan segala takdir dan tadbir Allah. Yani apa yang Allah tentukan dan apa yang Allah uruskan untuk mereka. Kehidupan mereka berjalan dengan apa yang mereka begitu yakin inilah takdir Allah pada mereka. Sebab itu mereka diam. Diam zahir ialah diam yang berkait dengan persoalan rezeki. Persoalan-persoalan yang berkait dengan musibah. Persoalan-persoalan yang berkait dengan kehidupan. Dalam kehidupan, barangkali kita dapat sesuatu yang kita tak nak. Kita nak anak perempuan, dapat anak laki-laki. Kita nak rezeki banyak, dapat rezeki sedikit. Kita nak pangkat tinggi, dapat pangkat rendah.
kita nak berkahwin dengan orang tu, dapat berkahwin dengan orang ni. Sebagai contoh-contoh yang banyak dalam kehidupan. Maka bagi orang beriman, dia diam. Dan dia melihat bahawa apa yang berlaku ini ada kebaikan yang banyak. Maka diam ini disebut tawakalnya kepada Allah. Kalau anak dia tak boleh masuk universiti, maka dia diam. Kalau anak dia tak dapat kerja yang baik sebagaimana jiran-jiran yang lain, maka dia diam. Kerana dia meyakini akan ada rezekinya, akan ada bahagiannya, akan ada peluangnya. Kerana kita tidak boleh menentukan sesuatu dengan apa yang berlaku hari ini. Kita tak boleh tentukan. Kalau hari ini misalnya seorang itu dihina. Hari ini seorang itu misalnya dipandang serong dan sebagainya. Maka kita mungkin tidak tahu keesokan hari dia berada di tempat yang paling tinggi. Lihatlah Nabi Yusuf AS. Yang melalui detik-detik tidak dipedulikan. Bermula dibuang dalam perigi buta. Sehingga dijadikan sebagai hamba seludupan. Diseludup dan dijual dengan murah. Lalu dikurung dalam rumah majikan. Menjadi budak sahaya. Dalam tempoh yang panjang. Sehingga penduduk Mesir tak pernah kenal siapa Yusuf AS. Maka bila tak kenal, dengan mudah mereka-mereka yang punya kuasa menzaliminya. Akhirnya Nabi Allah Yusuf AS terbuang ke dalam penjara. Siapa yang nak kenal orang yang berada dalam penjara? Tidak ada. Lalu Yusuf AS bermula dengan dia mengenali dua orang lelaki yang dia mentadbir mimpi kedua-duanya. Yang asbab daripada kisah mentadbir mimpi. Bagaimana daripada penjara Nabi Allah Yusuf AS bertukar menaiki takhta. Yang ini menjadi orang kepercayaan dan menguruskan negara. Dan satu dunia mengenali Nabi Yusuf dengan bantuan, dengan kebajikan, dengan kemuliaan. Maka sebab itulah orang-orang beriman yang memahami takdir Allah. Dalam apa pun urusan duniawi, maka dia diam. Yang kedua namanya diam batin. Diam batin sifat orang arif. Bila berhadapan dengan segala hukum hakam syariat. Yang kita jelaskan juga semalam sedikit. Bila sebut tentang solat, bila sebut tentang mengaji Al-Quran, tentang rezeki yang haram, rezeki yang halal. Bila menyebut pekerjaan yang haram, pekerjaan yang halal, maka dia mengambil sikap diamnya. Bahawa dia meyakini syariat ini syariat yang terbaik. Syariat yang termulia. Syariat daripada Tuhan yang maha bijaksana. Syariat yang datang untuk memperbaiki manusia, mengislahkan dunia. Maka diam inilah diam orang arif. Maka orang arif inilah yang mempertahankan syariat. Oleh sebab itulah, bila kita mencari sebab, kenapa diam? Alasan apa orang-orang beriman diam? Orang-orang arif diam berhadapan dengan segala apa yang Allah tentukan. Kerana mereka begitu takjub betapa hinanya akal mereka di hadapan tadbir Allah. Tuan-tuan, kita apa berlaku? Kita banyak guna akal kita. Berbanding kita menggunakan keimanan kita. Keimanan kita pada Allah, kita banyak guna akal. Lalu kita mula membayangkan yang lebih sukar daripada apa sebenarnya berlaku. Bila kita kena sikit sahaja, akal kita mula ke depan. Lalu mula merasa bimbang, takut, melampau-lampau. Tetapi kalau kita gunakan iman, kita menerima apa yang berlaku. Kita meyakininya ada kebaikan, ada kemuliaan. Maka kita berjaya menundukkan akal kita. Diam dalam bagi orang beriman ialah diam bila mana iman menundukkan akal. Diam bagi orang awam bila mana akal yang menundukkan lidahnya. Tuan-tuan, semua berbicara, lidah berbicara, akal berbicara. Kadang-kadang lidah kita tak cakap, akal kita cakap macam-macam. Yang ni hati kita cakap macam-macam. Orang berakal mungkin dia mampu mendiamkan mulutnya. Mampu. Tetapi dia tidak mampu mendiamkan hatinya. Siapa yang mampu mendiamkan hatinya? Imannya pada Allah. Iman mampu mendiamkan hati. Dan ini kemuncak diam yang agung. Kalau orang yang ada akal sikit, dia mungkin boleh jaga lidah, jangan bercakap ikut dan ikut suka. Tapi dia cuma menggunakan kekuatan akal mengawal lidah. Tapi orang yang ada iman, dia akan mengawal hatinya bercakap. Maka ia dapat mengelakkan buruk sangka. Dia boleh mengelakkan perkara-perkara yang bukan-bukan. Terlihat bila Allah Ta'ala kumpul pada Rasul dan bertanya kepada mereka. Madza ujibtum? Apa yang telah kamu lakukan? Bagaimana dakwah-dakwah kamu?
dan bagaimana penerimaan orang-orang terhadap kamu. Lalu para rasul diam di hadapan pengetahuan Allah. Mereka berkata, qalu la ilma lana, kami tak tahu. Kami tak ada ilmu, engkau maha mengetahui. Kerana para rasul mengetahui Allah tahu semua. Allah tanya bukan Allah tak tahu. Allah tahu. Tuan-tuan, bagaimana kita berhadapan dengan orang yang tahu semua tentang kita, lalu bertanya pada kita. Kita tak mampu nak cakap apa. Kalau kita cakap macam ni pun dia tahu, cakap macam tu pun dia tahu. Kita kata la ilma lana, kami tidak ada pengetahuan tentangnya. Kamu lebih tahu ya Allah. Sebab itu malaikat, bila mana bertanyakan hikmah kenapa diciptakan Adam, malaikat bukanlah membantah penciptaan Adam. Kita tak boleh terjemah malaikat membangkang bila Adam diciptakan. Kerana sifat malaikat taat patuh. Tapi malaikat nak cari hikmah. Kenapa diciptakan? Sebab keinginan malaikat untuk membesarkan Allah. Tiba-tiba Allah ciptakan manusia yang punya kelemahan hawa nafsu, yang punya kelalaian, yang mempunyai sifat yang macam-macam. Malaikat memerhatikan manusia ini. Malaikat ada maklumat tentang manusia, tetapi mereka tidak ada maklumat apa yang Allah Ta'ala ada. Apa yang Allah Ta'ala ada. Maka malaikat bertanya Allah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah engkau nak menciptakan satu makhluk yang suka melakukan kerosakan, yang suka menumpahkan darah, sedangkan kami sentiasa bertasbih, memuji dan memujimu ya Allah. Lalu Allah Ta'ala menjawab, bila malaikat berkata begitu, qala a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Lalu malaikat terus diam. Maka Allah Ta'ala yang maha agung, macam mana pun Allah perintah kita diam dengan takdirnya dan menerimanya, Allah tetap tunjuk kenapa. Maha suci Allah. Maka malaikat ini dipanggil. Lalu Allah Ta'ala uji malaikat. Sila nama-namakan perkara-perkara ini. Sila namakan. Kamu tahu, okey, Adam AS akan duduk kat dunia. Ini bentuk makhluk-makhluk ni, cuba kamu namakan. Kamu tahu tak? Lalu malaikat kata, qalu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, aku tak ada ilmu, kami tak ada ilmu melainkan apa yang kau ajar. Lalu Allah Ta'ala berkata kepada Adam, qala ya Adam anbi'hum bi asma'i haula. Allah Ta'ala kata, ya Adam anbi'hum, wahai Adam, tolong beritahu mereka ini semua perkara ini. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Allah ajar ilmu tu pada Adam, Allah tak ajar ilmu ni pada malaikat. Lalu Allah kata, sila beritahu benda ni. Lalu malaikat kata, kami tak ada ilmu melainkan apa yang Allah ajar. Tuan-tuan sekalian, kisah Adam dan malaikat bagi menunjukkan betapa penting diam dalam perkara yang berkait dengan hukum hakam Allah. Maka Allah tunjuk, Adam ni ada ilmu yang apa yang kamu tak tahu. Maka kerana itu, malaikat diperintahkan sujud atas kemuliaan ilmu yang Allah berikan kepada Adam AS. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita berhadapan dengan sifat diam, kita diajar diam kepada orang yang Allah perintah kita diam. Yang pertama, kita diam dengan syariat Allah, perintah Allah, takdir Allah. Ini diam tertinggi dalam maqam ubudiyah. Yang kedua, kita diajar diam di hadapan ibu bapa kita. Ajar diam. Yang ketiga, kita diajar diam di hadapan para alim ulama kita. Yang keempat, kita diajar diam di hadapan orang-orang tua, orang-orang yang lebih usianya pada kita. Belajar diam. Maka ini 4 kategori manusia yang kita diajar diam. Diam pertama, 4 kategori. Diam yang pertama, diam di hadapan segala syariat, hukum, hakam, perintah Allah. Ini maqam tertinggi. Diam yang kedua, diam di hadapan ibu bapa kita. Diam dengan mak ayah kita, jangan duk bersungguh. Jangan duk menjawab, jangan nak jawab itu ini, diam je. Setiap kali kita diam, maka Allah kurniakan hikmah pada kita. Tapi kerjanya cuma nak menjawab depan mak ayah kita, habis lah. Asyik nak menjawab. Sedangkan bila mak ayah kita cakap, diam sudah. Melainkan diminta kita bercakap. Yang ketiga,
diam kita di hadapan para alim ulama. Sebab bila mana kita tidak mau diam di hadapan mereka, kita tak akan dapat ilmu mereka. Dan kita tak akan dapat kefahaman yang kita kehendaki. Biarkan mereka para alim ulama bercakap dan kita diam, nescaya kita dapat manfaat yang banyak. Kerana kalau kita bercakap di hadapan ulama, ulama tak akan ambil manfaat daripada kita. Sebagaimana kita perlu mendapat manfaat daripada mereka. Sebab itu tuan-tuan, bila kita sebut para alim ulama, kelebihan mereka bercakap dengan ilmu. Sebab itu kata Ibrahim bin Adham, syaitan paling takut kepada orang alim yang punya akhlak yang baik. Yang bila dia bercakap dengan ilmu. In takallama bi'ilmin. Wa in sakata bihilmin. Syaitan paling takut pada alim ulama. Bila ulama bercakap, dia bercakap dengan ilmu. Dan dia bila dia diam dengan sifatnya yang mulia. Oleh sebab itu kita nak diam di hadapan para alim ulama kita. Supaya apa yang dituturkan, apa yang dinasihati, kita dapat ilmu. Bila Imam Athaillah As-Sakandari, dia berdebat dengan Abu Hasan Al-Shazili. Abu Abbas Al-Mursi memperkenalkan kepada tasawuf. Maka dia mula berdebat. Lalu Abu Abbas Al-Mursi berkata, aku bawa untuk bertemu dengan guruku Abu Hasan Al-Shazili. Maka bila mana mereka bertemu, maka Imam Ibn Athaillah mula diam, mendengar. Yang akhirnya beliau menjadi pendukung sufi yang terkuat. Sesudah beliau tidak pernah mempedulikan kesufian. Berkat dia diam, dia dapat ilmu. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita berbeza pandangan dan pendapat, terutama di kalangan orang-orang yang alim soleh, cuba kita diam dan kita dengar elok-elok. Dan kita berfikir. Kerana ungkapannya ada ilmu, maka kita memperoleh kebaikan yang banyak. Tapi kalau kita yang nak menguasai percakapan, kita umpama menegakkan benang yang basah. Sekalipun kita menang katakan, kita tak mendapat manfaat. Macam mak ayah kita lah, kalau tuan-tuan menang lawan mak ayah, dapat manfaat tak? Saya berjaya kalahkan mak saya, kalahkan ayah saya dalam berdebat. Tuan-tuan dapat manfaat apa? Tak dapat. Kalau benda yang sama, kalau kita punya kalahkan orang alim kita, tok guru kita kalahkan dia dengan hujah, apakah kita dapat apa-apa? Kita tak dapat apa-apa. Bukan terkunci mutiara yang selama ini kita petik dan kita ambil. Terkunci keberkatan yang selama ini kita perolehi. Oleh sebab itu kita kena tahu bagaimana adab diam. Imam Syafi'i rahimahullah, dia tidak bercakap di hadapan Imam Malik sehingga dia diminta bercakap. Walaupun dia mengetahui sesuatu perkara, ingin menjanggahi gurunya, tapi tidak dengan cara secara terang-terangan. Dia diam. Sehingga gurunya suruh bercakap, maka dia akan bercakap. Maka itulah keberkatan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu tentang Nabi dan Rasul. Kemudian kita lihat, kalangan kita ada yang mungkin bermujahadah untuk diam. Kita nak mujahadah diam, kena kita tahu bahawa dengan diam banyak kebaikan. Pertama, ia akhlak baginda SAW. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam tawil as-samt. Rasulullah orang yang panjang diamnya, lama diam. Maka kita nak mujahadah supaya jangan memberi ruang nafsu berbicara. Kalau nafsu berbicara, dia akan merosakkan kita. Diam. Sekiranya pun kita menyesal sebab diam, ia jauh lebih ringan berbanding menyesal bila bercakap. Satu ketika para ulama berhimpun. Di antara ulama yang berhimpun tadi ada seorang tak nak bercakap. Namanya Ibrahim bin Adham. Lalu mereka berkata, Tuan, kita semua bercakap. Kenapa Tuan diam? Lalu beliau berkata, Al-kalamu yuzhiru hamqal ahmaqi wa aqlal akili. Sesungguhnya percakapan itu akan mendedahkan kebodohan orang bodoh dan kebijaksanaan orang yang bijak. Maka aku mengambil sikap menyelamatkan diri aku dan lidahku dengan diam. Itu lebih baik. Sebab tuan-tuan, bila kita bercakap, orang boleh nilai kita bodoh ke bijak. Bila kita bercakap, orang boleh nilai kita ni beradab ke biadab. Bila kita bercakap, orang boleh nilai kita, apakah kita orang yang menyimpang kejahatan dalam diri atau kebaikan. Oleh sebab itu, mereka lebih suka diam. Jangan sampai orang tahu keaiban kita. Bila Imam Abu Yusuf, dia mengajar, anak murid tanya soalan. Ada seorang diam. Seorang tu diam.
Lalu kata Imam Abu Yusuf, kenapa aku tengok kamu seorang diam? Sebab tak tahu ni bijak ke tak bijak. Budak diam. Tanyakan kepadaku satu soalan. Ya, barangkali kamu diam ada soalan yang hebat. Lalu bila murid ini diminta bercakap oleh gurunya, baik Imam, bilakah waktu berbuka puasa? Maka jawab Imam Abu Yusuf, bila tenggelam matahari. Maka orang ini tanya, kalau matahari tak tenggelam macam mana? Lalu kata Abu Yusuf, kalau macam tu baik kamu diam je. Jangan cakap, diam sudah. Maka baru nampak, ingat bijak, rupanya bodoh. Dia boleh kata kalau matahari tak tenggelam? Ya mungkin kalau dia bercakap situasi duduk kutub utara selatan mungkin. Cakap situasi setempat. Jadi dia mendedahkan. Sebab tu diam menjadi rahsia. Dan waktu mana kita mula bercakap, kita sedang membuka rahsia kita. Wa imam rahsia yang baik atau rahsia yang buruk. Maka hati-hati dengan percakapan. Daud At-Ta'i, seorang ulama yang meninggal tahun 165 Hijriah dan merupakan murid kepada Imam Abu Hanifah. Daripada ulama fiqh bertukar menjadi ulama sufi. Ketika Daud At-Ta'i berkeinginan tinggal di rumahnya, dia memutuskan menghadiri majlis Abu Hanifah. Sebab dia adalah salah seorang muridnya. Dia duduk bersama ulama yang lain dan tidak memberikan pendapat berkenaan dengan masalah-masalah dibincangkan. Ketika jiwanya menjadi kuat dengan diam dan praktik diam yang dia lakukan selama setahun, dia lalu tinggal di rumah dan memutuskan beruzlah. Daud At-Ta'i, dia belajar dengan Abu Hanifah selama 16 tahun. Tuan-tuan, belajar 16 tahun ni belajar sungguh-sungguh sampai alim besar. Tetapi sampai satu waktu, dia ada beberapa anak murid yang hebat Abu Hanifah. Seperti Imam Zufar, Imam Muhammad Hasan Syaibani, Imam Abu Yusuf, dan juga Imam Daud At-Ta'i. Daud At-Ta'i melihat kawan-kawan dia sudah pun menjalankan tanggungjawab menyebabkan ilmu gurunya. Maka dia mengambil sikap diam. Dan dia praktik diam selama setahun, akhirnya dia rasa macam seronok diam. Lalu dia melazimi diam. Sebab itu dia berkata, Al-Yawm inqata'al jawab. Bermula hari ini, tidak ada lagi jawapan yang kamu akan dengar daripada mulutku. Maka dia tidak lagi suka untuk ditanya, tidak lagi suka untuk menjawab. Kerana dia mula rasa kemanisan untuk diam. Ketika ramai orang merasakan kemanisan bercakap, hanya segelintir yang merasakan kemanisan diam. Yang merasakan kemanisan diam kenapa? Kerana dia ingat sabda Nabi SAW, Inna akthara khataya bani Adam fi lisanihi. Kebanyakan dosa datang daripada lidah, kata Nabi SAW. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, maqamur rajul lis-samti afdalu min ibadati sittina sanah. Seorang itu diam, kedudukannya lebih afdal daripada beribadat selama 60 tahun. Diamnya lebih afdal daripada dia melakukan ibadat secara perbuatan. Sebab tu kita tengok ada orang ibadat bagus tapi mulut tak reti diam. Terutamanya dalam menyebarkan fitnah, dalam menyebarkan pembohongan, dalam menyebarkan kerosakan. Walaupun ibadat banyak, maka tak mendapat kebaikan. Bila Rasulullah SAW diceritakan seorang jiran wanita, puasa, qiyamul lail, illa annaha tu'zi jirana, tapi dia suka menyakiti jirannya. Nabi kata dia tak akan masuk syurga. Lidah tu tak masuk. Cakapan terutama menyakiti, terutama percakapan tu bawa kerosakan lebih daripada kebaikan. Sebab itu kita dah sebut semalam, falyakul khairan aw liyasmut. Cakap baik atau diam. Kalau sekiranya tuan-tuan percakapan ini bawa kerosakan, maka jangan bercakap. Kemudaratan, maka jangan kita bercakap. Ada seorang perempuan zaman Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika mana Aisyah berlepak dengan wanita-wanita, lepak ramai-ramai. Tiba-tiba perempuan ni berkata depan Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wallahi inni la adkhulul jannata." Demi Allah, aku akan masuk syurga. Sebab apa aku kena masuk syurga? Sebab apa aku masuk syurga? Laqad aslamtu wa amantu. Sebab aku orang Islam, aku orang beriman. Baik, cantik, betul lah tu. Dan aku tidak pernah wa ma zanaitu wa ma saraqtu. Aku tak pernah berzina. Maka aku demi Allah masuk syurga. Semua orang diam. Keesokan hari, tuan-tuan sekalian, perempuan ini datang menemui Aisyah.
Semalam dia kata, demi Allah aku masuk syurga. Sebab aku beriman, aku dah Islam. Aku tak berzina, aku tak mencuri. Maka aku wajib masuk syurga. Esok hari dia jumpa dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dia kata, wahai ibu orang beriman, Ummul Mukminin, semalam saya mimpi. Dalam mimpi itu berkata, siapa yang sombong sangat berkata dia ahli syurga. Sedangkan dia masih lagi ada dua perangai yang buruk. Yang pertama, dia bakhil dengan orang yang berhak dapat bantuan dia. Yang kedua, dia bercakap perkara yang tidak berkenaan dengan dia. Wa anti tatakallamin bima la ya'niki. Cakap benda tak ada faedah. Lalu kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kalau begitu, perempuan tadi mimpi. Dalam mimpi itu kata, siapa yang sombong kata dia ahli syurga. Sedangkan kamu masih ada dua perangai buruk. Yang pertama, kamu kedekut, tak memberikan hak orang lain. Yang kedua, kamu masih lagi bercakap kosong banyak. Maka kata Aisyah, kumpulkan semua wanita yang berkumpul semalam. Lalu dikumpulkan, sekarang kamu ceritakan mimpi ini. Maka dia ceritakan, untuk apa tuan-tuan? Untuk mendapat keinsafan bersama-sama. Ya, setengah kita kadang-kadang sudah menyangka dia di syurga. Sudah menyangka sekian-sekian. Jangan. Kita kat dunia ni tuan-tuan, bukan kita nak tentu kita ahli syurga ataupun ahli neraka. Bukan. Kerja kita ialah untuk memperbanyakkan amalan ahli syurga supaya kita menjadi ahli syurga. Menjauhkan segala amalan ahli neraka supaya kita bukan di kalangan ahli neraka. Kita bukan hari ni dah nak judge diri kita sebagai ahli syurga. Kita terus berusaha. Kenapa tuan-tuan? Kita tak tahu kesudahan kita macam mana. Kesudahan ini satu benda yang misteri. Macam kita bina rumah tangga lah tuan-tuan. Memanglah nampak bahagia sebagainya. Tapi kita juga bimbang kesudahan yang kita dengar ada orang 40 tahun kahwin akhirnya bercerai. 50 tahun kahwin dengan anak ramai, cucu, cici akhir bercerai. Suatu benda yang kita bimbang berlaku pada kita. Sebab itu kita tak boleh baru kahwin 2 hari, saya amat bahagia. Jangan over sangat. Ini satu perjalanan yang jauh. Demikian juga bila kita sudah baik. Kita sudah bagus, kita kata, oh saya orang baik. Saya orang rapat ngetuk guru, baik ngetuk guru. Jangan. Akan berlaku satu takdir, tiba-tiba kita memusuhi guru kita. Bercanggah. Ia berlaku banyak. Kalau kita baca dalam sejarah Nabi Musa AS. Salah seorang murid Nabi Musa. Yang akhirnya alim, bukan mampu mengajar. Dan dia mula takjub dengan ilmunya mengatasi Nabi Musa. Kerana muridnya ramai. Lebih ramai daripada murid Nabi Musa AS. Akhirnya tuan-tuan dipergunakan oleh pemerintah yang zalim. Pemerintah ini gunakan dia untuk mendoakan keburukan kepada Nabi Musa. Walau dia ni belajar Nabi Musa, dia kenal Nabi Musa. Tapi dia kerana habuang dunia dengan pantas dia mendoakan supaya Musa tidak boleh memasuki Baitul Maqdis. Tapi setiap kali dia berdoa, lidahnya terbelit. Setiap kali dia cuba bercakap, lidahnya terbelit. Dia tak mampu bercakap. Sehingga dia mati dalam hina. Kisah yang masyhur, itu Bal'am bin Ba'ura. Orang yang asalnya murid Nabi Musa. Yang hebat. Tetapi bila dia kagum dengan dirinya sendiri, dia dipergunakan oleh orang zalim untuk mendoakan keburukan kepada Nabi Musa AS. Jadi kita tak tahu kesudahan kita. Walaupun kita pernah berada pada zon selesa. Dan apa juga keadaan. Hari ni kita kaya. Kita tak tahu tuan-tuan macam mana kesudahan kita. Mungkin miskin apa-apa ke dana. Sebab tu kita tak sombong dengan apa yang kita ada hari ni. Tapi kita berusaha dalam peluang yang Allah beri untuk buat baik. Peluang yang Allah bagi tuan-tuan, kita membina kebaikan dan kebaikan yang utama. Kita diam, terutama pada perkara-perkara yang tidak menguntungkan agama kita. Kita tutup dengan pesanan Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bila Umar Al-Khattab berkata, man kathura kalamuhu, kathura saktuhu. Wa man kathura saktuhu, qalla haya'uhu. Wa man qalla haya'uhu, qalla war'uhu. Wa man qalla war'uhu, mata qalbuhu. Siapa yang banyak bercakap, maka banyaklah salahnya. Dan siapa yang banyak salahnya, maka kuranglah malunya. Dan siapa yang kurang malunya, kuranglah waraknya. Dan siapa yang kurang waraknya, matilah hatinya. Ingat, orang diam, hatinya tak mati. Orang yang bercakap yang banyak, hatinya mati. Maka letakkan kedudukan kita. Muhasabah. Setiap perkataan yang kita keluar, kerana Allah sentiasa ingatkan kita, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap ucapan itu ada raqib dan atid yang menulis. Maka kita belajar
tuan-tuan untuk diam pada perkara yang tidak berkenaan, pada perkara yang tidak mendatangkan kebaikan, pada perkara yang tidak mendatangkan keuntungan agama kita dan juga hal-hal yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.